Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat anak-anak yang dikasihi. Baiklah, kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6. Hari ini kita akan belajar bidang ibadah di bawah tajuk puasa pada bulan Ramadan. Jom sama-sama kita belajar. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah murid dapat menyatakan maksud puasa. Yang kedua, menerangkan dalil nakli tentang kewajipan berpuasa. Yang ketiga, menjelaskan syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah puasa. Dan yang keempat, menghuraikan rukun dan sunat puasa. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa kita baca dulu doa belajar. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini terus diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah anak-anak didik yang dikasihi, kita teruskan pembelajaran dengan membaca tajuk. Jadi sebelum itu, kamu rujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 6, muka surat 115. Tajuk pada hari ini ialah ibadah puasa pada bulan Ramadan. Memandangkan bulan Ramadan semakin hampir dengan kita, tidak berapa lama lagi, elok benarlah kita mempelajari tajuk ini untuk mengukuhkan lagi pengetahuan kamu. Okey, sekarang kita perhatikan gambar yang dipaparkan pada muka surat 115 ini. Menunjukkan sistem pencernaan manusia. Cuba kamu fikirkan apakah kaitan sistem pencernaan dengan berpuasa? Ya, kalau kita lihat di sini, sistem pencernaan bermula daripada mulut hingga usus. Fungsi organ pencernaan saling berkaitan, antaranya termasuklah menerima dan mencernakan makanan, menyerap zat ke dalam aliran darah serta membuang bahan yang tidak dapat dicernakan. Terdapat juga organ lain seperti hati yang berhubung dengan organ pencernaan. Pankreas pula menghasilkan enzim pencernaan. Hempedu pula untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Adakah ia berkait dengan puasa? Ketika berpuasa, bebanan makanan berkurang dalam badan. Proses penyahtoksidaan yang berlaku melapangkan sumbatan di dinding saluran makanan dan pernafasan serta membekalkan oksigen yang cukup kepada sel-sel dalam badan. Jadi ini menunjukkan apabila kita berpuasa, sekaligus ia akan memberi peluang kepada sistem pencernaan kita berehat. Kerana sistem pencernaan kita ini diibaratkan seperti mesin yang bergerak 24 jam tak berhenti kecuali kita tidur. Okey, jadi ini menunjukkan bahawa sistem pencernaan kita memerlukan waktu yang rehat dan puasa merupakan adalah satu aktiviti yang sangat baik. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan berpuasa? Okay, mari kita lihat sama-sama pengertian puasa, iaitu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Baik, kamu boleh ambil kata kunci di sini, iaitu menahan diri. Dia menahan diri daripada apa? Menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa.
Perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari berserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Baik. Jadi seterusnya hukum berpuasa. Hukum berpuasa adalah wajib kepada orang yang cukup syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Nanti kita belajar. Sedikit info. Kalau kita lihat info, bilakah ibadah puasa disyariatkan kepada umat Islam? Ibadah puasa telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Seterusnya kita rujuk buku teks muka surat 116 di mana dalam muka surat 116 ni ada dalil nakli puasa. Baik, kita boleh baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Daripada surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Baik, apakah syarat-syarat wajib puasa? Syarat-syarat wajib puasa itu yang pertama, mestilah beragama Islam. Tidak diwajibkan kepada orang kafir. Yang kedua, berakal. Mestilah berfikiran waras, tidak gila. Maka orang yang berakal wajib berpuasa. Seterusnya baligh. Yang ketiga, baligh bermaksud cukup umur bagi lelaki dan juga perempuan. Yang keempat, mampu berpuasa, tidak sakit dan tidak memudaratkan anggota badan dia, maka dia wajib berpuasa. Kalau kita lihat di sini, gambar di sini ialah perlakuan ataupun aktiviti yang dilakukan apabila kita berpuasa. Di mana ini adalah bersahur, yang kedua menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan yang ketiga mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa. Seterusnya, rujuk buku teks muka surat 117 di mana dalam muka surat 117 ada rukun puasa. Rukun puasa ada dua, iaitu yang pertama, niat puasa hendaklah dilakukan pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Lafaz niat puasa, nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Rukun yang kedua ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apakah perkara yang membatalkan puasa? Seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Seterusnya, perkara sunat ketika berpuasa, bersahur. Apakah yang dimaksudkan dengan bersahur? Bersahur ialah makan di awal pagi sebelum azan subuh. Mentakhirkan sahur. Mentakhirkan sahur ni maksudnya ialah melambat-lambatkan sahur. Melambat-lambatkan sahur janganlah pula sampai masuknya waktu azan subuh. Kalau itu dah masuk waktu azan subuh, maka puasa kita tidak diterima oleh Allah dan tidak sah. Yang ketiga, menyegerakan berbuka. Jadi, melambat-lambatkan waktu sahur dan menyegerakan waktu berbuka.
Yang keempat, disunatkan berbuka dengan rutab. Rutab ataupun tamar. Yang kelima, berdoa sebelum kita berbuka. Baik, seterusnya kita lihat pula syarat sah puasa. Syarat-syarat sah puasa ini ialah perkara ataupun keadaan yang perlu ada pada seseorang individu agar ibadah puasa kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apakah syarat-syarat sah puasa? Okey, yang pertama mestilah beragama Islam. Okey, kalau orang kafir ataupun orang bukan Islam yang berpuasa, puasa dia pun tidak sah dan tidak diterima. Okey, seterusnya yang kedua, mumayyiz. Apa yang dimaksudkan dengan mumayyiz? Mumayyiz ini ialah yang dapat membezakan antara baik dan buruk. Seterusnya, berakal. Dan yang keempat, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Baik, selesai sudah tajuk ibadah kita pada hari ini. Ini adalah tugasan yang akan kamu lakukan selepas sesi pembelajaran pada hari ini. Cuba kita lihat berdasarkan modul yang telah kamu perolehi pada minggu lalu. Okey, tugasannya ialah jawab soalan yang diberikan. Kamu boleh rujuk dalam slide ataupun buku teks. Kemudian, tampal dalam buku tulis ulum. Okey, cuba lihat jawab soalan yang diberikan. Ada 5 soalan di sini. Kamu boleh cuba jawab dan tampal dalam buku tulis ulum. Seterusnya kita lihat tugasan bagi lampiran yang kedua. Lengkapkan soalan yang diberikan, rujuk slide atau buku teks, tampal dalam buku tulis ulum. Baik, soalannya ialah bariskan lafaz niat puasa Ramadan berikut, kemudian berikan maksudnya. Okey, kamu bariskan lafaz niat puasa, kemudian tuliskan maksudnya di bawah. Seterusnya, kategorikan. Di sini ada 6 pilihan jawapan. Apa yang perlu kamu lakukan ialah kategorikan mengikut rukun puasa dan juga syarat wajib puasa. Baik, itulah tugasan yang perlu kamu lakukan pada hari ini. Semoga kamu dapat melaksanakan tugasan yang diberikan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Jadi, sampai di sini sahaja pembelajaran kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.